Assalamualaikum semua para penonton dan para pendengar Fitness Studios. Welcome back to my YouTube channel bersama saya lagi DJ Fitness atau orang luar ataupun dekat mana-mana saja orang akan panggil saya Boy Fitness is here. Untuk cerita pada hari ini, saya ingin menceritakan tentang puaka tempat kerja. Puaka tempat kerja ni tempat yang kita selalu bekerja ataupun mencari rezeki untuk anak bini, untuk isteri dan anak-anak ataupun keluarga. Terselitnya kisah-kisah seram yang kita sendiri tidak tahu. Sebelum kita lanjut ke cerita pertama, saya nak disclaimer awal-awal dahulu. Siapa yang ada penyakit-penyakit kronik ataupun penyakit-penyakit yang boleh membahayakan diri anda, saya harap anda ambil langkah lain untuk menonton dan mendengar, kerana dalam video ini ada pelbagai elemen-elemen seram ataupun elemen-elemen yang boleh memeranjatkan diri anda. Sebelum kita lanjut ke cerita yang pertama, macam biasa, jangan lupa mari kita mulakan dengan bacaan doa. Let's roll it. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Alhamdulillah. Bacaan doa selesai sudah dibaca. Mari kita mulakan dengan cerita yang pertama. Untuk cerita yang pertama ini, kisah ini dihantarkan melalui Instagram yang bernama Syafiq. Assalamualaikum. Fitness. Saya Syafiq, berumur 20 tahun. Kisah ini terjadi ataupun kisah ini menghantui diri saya sehingga sekarang. Dia ada bagi tajuk dia. Tajuk dia ialah Kucing Hitam. Kisah ini menghantui diri saya ketika saya berumur 19 tahun, setahun yang lepas. Saya kerja di salah satu tempat di sebuah kilang. Saya pada malam tu kami ada budak-budak baru yang baru masuk kerja. Kami pun sebagai seorang orang kata dah lama lah kerja dekat situ, kira otai juga. Waktu tu saya mulalah buat perangai. Saya tak nak buat kerja, saya tak nak buat, saya suruh budak-budak baru ni buat. Saya dah kerja kat situ dalam 8 bulan. Lepas tu budak-budak baru masuk tak sampai sebulan lagi, saya suruhlah diorang buat kerja. Kau buat kerja ni, kau settlekan benda ni. Saya dengan kawan saya curi masa pergi lepak dekat tempat belakang. Sebab kat tempat belakang tu ada tempat duduk, tempat lepak, lepas tu ada mesin air, ada orang kata nak dengar radio ke, nak dengar lagu boleh lah. Dan pada satu hari tu, pada satu malam tu, saya suruh budak-budak baru ni buat kerja saya. Saya tak buat kerja lah. Saya ajak kawan saya pergi lepak ke tempat biasa. Dan pada malam tu, saya tengah borak-borak dengan kawan dekat tempat duduk belakang, tempat lepak tu. Borak-borak, kawan saya kata, aku haus lah. Kau nak air tak? Boleh ke? Kau nak air apa? Alah, kat sini mana ada air Nescafe tarik ke, kopi ke, semua air tin. Air tin je lah. Tempat beli air dia tu tersorok sedikit. Maknanya ni tempat lepak kat sini. Maknanya terhadang dengan tembok. Maknanya kat belakang tu. Lepas tu bila kawan dia kata, okey aku pergi jap. Lepas tu kawan dia pergi, lepas tu dia ni pun main handphone apa semua. Lepas tu kawan dia yang Syafiq ni, yang beli air ni, dia pergi beli air dekat belakang, dekat mesin tu lah. Dekat mesin tu dia pergi beli air. Lepas tu dia jumpa satu kucing. Kucing ni warna hitam. Dia pun pegang lah kucing tu. Miau, miau, miau. Dia pun pegang kan. Alah, comel yang kau ni. Dia cakap lah kat kucing tu. Lepas tu dia beli air. Dia ambil. Lepas tu dia pusing tembok belakang tu kan. Lepas tu dia pusing tengok kawan dia pegang kucing hitam tu. Lepas tu dia macam dia pusing belakang tengok kucing tu dah tak ada. Lepas tu tiba-tiba dia jadi seram satu macam lah. Dia seram, dia rasa bulu roma dia semua dah naik. Lepas tu dia call kawan dia. Weh, kau pegang apa? Kucing lah.
Lepas tu tiba-tiba Syafiq ni dia pandang balik ke arah kawan dia, yang mana dia nampak kawan dia pegang seolah-olah kucing. Alangkah terperanjatnya apabila dia pusing saja ke arah kawan dia yang sedang duduk, kawan dia sedang memegang batu nisan. Yang batu nisan dekat kubur sedang memegang. Tapi lepas tu dia cakap, kucing ni badan dia besar, berat aku nak angkat. Syafiq tu dia dah ketakutan. Dia 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 campak air tu kat tepi, handphone dia tak mana dia campak. Dia kata, saya terus lari pergi dekat depan apa semua. Sekali tiba-tiba saya nampak kawan saya yang pegang kucing tadi, seolah-olah dia nampak kucing, tapi saya nampak batu nisan, berlari lagi laju daripada saya. Saya pun macam, weh, kau jangan tinggalkan aku. Tiba-tiba dekat belakang kilang tu ada ladang kelapa sawit. Dia pun panjat pagar tu, terus masuk ladang kelapa sawit. Lepas tu tiba-tiba dia macam, weh. Lepas tu kata, aduh, dia ni nak masuk ladang kelapa sawit pula. Tiba-tiba dia rasa macam ada benda dekat belakang dia. Dia cuba perlahan-lahan, dia toleh, dia pejam mata, dia toleh kawan. Tiba-tiba dia terasa ada orang pegang tau. Dia punya ni sekali, dia pusing je, dia buka mata. Weh, kau pergi mana? Kau beli air ke? Buat air. Lepas tu dia kata, saya tak tahu apa jadi. Saya sedar-sedar je saya dekat hospital. Kawan saya bawa. Lepas tu, bila dia ceritakan benda ni dekat bos dia, bos dia yang besar, bos dia kata memang ada. Dekat belakang tu memang banyak kali orang kena. Memang terjumpa benda-benda macam ni. Lepas tu, dia cuba pergi jumpa perawatan Islam, pakar perubatan. Dia cuba tanyakan benda ni sebenarnya nak bergurau dengan dia, nak test dia lah. Dia nak test dia main-main. Lepas tu sampai hari ni dia masih teringat kisah tu, dan dia jadi insaf. Dia ada bagi pesanan kepada para penonton dan para pendengar Fitnah Studios. Dia kata, walaupun kita dah kerja lama dekat tempat-tempat kerja apa-apa sekalipun, kita janganlah suruh orang lain buat kerja kita. Kalau kita nak kerja tu, kerjalah betul-betul. Sebab kita cari rezeki untuk anak bini, isteri dan keluarga. Kita jangan nak curi-curi tulang, pergi duduk lepak, suruh orang lain buat kerja. Jangan. Kerana inilah kot, mungkin benda tu, perasan saya buat macam ni, mungkin itulah dia ganggu saya. Ini pesanan dia, bukan saya memandai-mandai. Dan dia kata kepada yang budak-budak baru, jangan cuba-cuba nak cakap besar kalau ke tempat kerja, dan jangan cuba nak takbur ataupun riak. Itulah pesanan dia, itulah cerita yang disampaikan, yang dihantarkan, yang bernama Syafiq daripada Pahang. Sekian saja cerita yang pertama. Untuk cerita yang pertama ni, banyak pengajaran yang kita boleh ambil kepada yang budak-budak baru tu kan. Mana yang dah lama pun, jangan nak curi-curi tulang, jangan nak bully budak-budak baru, jangan nak suruh buat kerja tu, buat kerja ni. Dia pun penat, dia pun cari rezeki untuk anak bini. Dan kita teamwork, buat kerja sama-sama. Dia boleh habiskan kerja kita boleh habiskan kerja dia. Itu teamwork. Kita mesti ada itu dalam diri. Baiklah, kita tak nak cerita panjang-panjang. Malam ni kita nak chill-chill je. Kita nak sembang-sembang, kita nak relax-relax, nak tenang-tenang. Sebelum kita lanjut ke cerita yang terakhir, saya nak minta yang mana baru dekat sini, boleh subscribe channel saya, boleh komen dekat bawah apa yang kurang. Kalau video saya ni best, komenlah kat bawah. Kalau tak best pun, komen dekat bawah. Saya boleh ubah video ni kepada position yang lain, tajuknya yang lain, insya-Allah. Dan jangan lupa subscribe, like and share, dan hit bell notification. Jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. Mari kita lanjut ke cerita yang terakhir. Okey, untuk cerita yang terakhir ini, kisah ini terjadi di salah satu shopping komplek yang berada di Taman Maluri. Siapa yang orang dekat sini yang duduk Taman Maluri, tahu-tahu je lah. Saya tak boleh sebutkan nama shopping komplek dia. Cerita ini dihantar melalui Instagram yang bernama Farah. Dia kata, Assalamualaikum, Fitnah Studios. Saya Farah, berumur 25 tahun. Kejadian ini berlaku pada diri saya. Saya ni kerja di pawagam, panggung wayang.
Kejadian ni berlaku masa tu saya kat Pawagam. Masa tu saya kerja malam sampai malam, dan kejadian ini waktu tu saya nak balik ke rumah saya. Bila kami dah kemas-kemas dekat dalam panggung wayang tu, kami dah kemas apa semua dah bersih, saya pun ni masuklah tempat untuk ambil barang saya. Dan dekat tempat kan ada CCTV yang boleh tengok dekat panggung wayang semua tu kan. Ini cerita dia kalau saya salah minta maaf. Dia kata bila saya dah tengok, saya ternampak dekat salah satu tempat duduk di panggung wayang tu ada seorang perempuan dan seorang anak kecil yang sedang duduk di tempat duduk di tengah-tengah panggung wayang. Dia pun jadi pelik. Lepas tu dia tengok bilik kat mana panggung wayang ni. Oh, dia pergi. Bila dia pergi dekat bilik tu, dia tengok masih ada lagi perempuan dengan anak kecil tu duduk dekat tengah-tengah seat panggung wayang tu. Oh, saya cerita malam ni pun saya meremang Sekarang ni pukul 2 pagi. Bila kita sambung balik. Bila dan dia nampak tu, dia pun pergilah ke arah perempuan tu. Dia kata, "Kak, kami dah tutup." Lepas tu akak tunggu siapa? Lepas tu tiba-tiba akak tu tak ada cakap, perempuan tu tak ada cakap apa-apa lah. Dia tiba-tiba kalau tu akak kena keluar, akak tak boleh duduk. Tiba-tiba perempuan yang duduk dengan anak kecil tu bangun, turun dekat bawah, keluar. Pintu nak keluar tu lah. Dia pun macam, okey tak apalah. Dia pun tutup apa semua, dia keluar. Lepas tu dia tunggu lift. Tiba-tiba dia ternampak budak yang sama dengan perempuan tadi tu dekat tepi tangga sedang menangis. Lepas tu dia kata, "Dek, kenapa ni?" Mak tinggalkan saya. Mak tinggalkan adik. Mak dekat mana? Lepas tu dia geling kepala kan. Dia kata, "Tak apa, ikut kakak. Kakak bawa turun." Tiba-tiba sampai dekat lift. Bila dia tekan butang lift tu untuk turun, dia pegang. Tiba-tiba budak tu lari pergi kat ujung tau. Pergi kat ujung. Dia tu tingkat tinggi. Dia tak tulis tingkat berapa, dia kata. Tingkat tinggi. Lepas tu bila dia nampak kat bawah, dia lambai-lambai. "Mama, mama, mama." Lepas tu bila perempuan tu pergi dekat tempat mana yang dia babai, budak ni babai mak dia pergi jenguk, tiba-tiba dia wajah mak budak tu tadi tiba-tiba, "Terima kasih." Suara dia yang garau. Saya cerita ni meremang ni. Uish. Kita sambung balik. Bila dia kat tingkap bawah tu, muka mak budak tu yang kecil tadi, perempuan tu tiba-tiba naik dan cakap dekat dia, "Terima kasih." Dengan suara dia yang garau, dengan muka dia terbakar, hancur sebelah, matanya, mulutnya, hidung dia berulat. Dan apabila dia nampak macam tu, dia langsung lagi masuk lift. Dia tekan lift tu tutup sampai tingkat bawah. Dia nak naik kereta. Apabila dia nak naik kereta tu, perempuan dengan budak kecil tu tadi babai dia macam ni. Merembang mat. Lepas tu dia terus start kereta. Malam tu dia rasa badan dia seram sejuk. Besok tu dia demam, sedemam-demamnya. Dia demam selama seminggu. Dia demam, badan dia panas. Dia tak tahan lagi dah. Mak dia bawa dia pergi jumpa pakar perubatan. Dia ni kata benda ni ketegur lah kata orang. Ketegur. Benda ni dapat macam tu. Bila dia dah tu dalam seminggu lepas dia demam tu, lepas elok tu, alhamdulillah badan dia kembali pulih dan dia kerja, dan dia langsung tak nak kerja malam lagi dah. Dia tak nak ambil shift malam lagi sebab dia kata dia dah fobia, dia dah trauma. Dia kata dia kerja petang je, kerja tengah hari je. Dia kata itu je. Dan itulah untuk kisah yang terakhir. Kucing hitam dan juga kisah panggung wayang. Kalau anda ada kisah-kisah seram, boleh komen dekat bawah. Saya akan bacakan di lain kesempatan. Sebelum kita menutup tirai ataupun segmen pada malam ini, saya ingin nasihat kepada anda semua, biar apa jua pun yang datang, Allah tu dah aturkan segalanya. Penuhkan diri kita dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan sentiasalah membaca ayat suci Al-Quran. Dan saya nak nasihat kepada anda semua, jaga diri, patuh SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Jangan lupa pakai face mask.
membasuh tangan dengan hand sanitizer ataupun Dettol, dan jaga penjarakan social distancing. Dan akhir sekali, jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. Anggaplah semua ini hanya sekadar hiburan sahaja, dengan mudah taksub dengan apa yang telah disampaikan, dan yang tauladan kita simpan, dan yang syirik jangan dicari. Kita jumpa pada minggu depan di episod yang seterusnya. I see you when I see you. See you for the next video. Magic potions in the